kawan-kawan okey lagi ke? Dengar tak suara saya? Dengar. Adik Alwani dengar. Okey lagi. Okey, diharapkan bersabar ya. Saya tahu petang macam ni semua dah mengantuk dah. Tak ada. Saya tak mengantuk. Tak ada. Okey. Risau. Okey, bagus. Okey. Baiklah, saya akan teruskan ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Nur Fatah Alwani bersama rakan saya pada hari ini, Nur Syakira, akan memulakan pembentangan berkaitan dengan white collar and corporate crime. Jadi, saya akan serahkan pembentangan ini terlebih dahulu kepada rakan saya, Nur Syakira. Okey, Syakira boleh mula. Dengar tak? Dengar tak? Dengar Okey, kita mulakan pembentangan. Tajuk kumpulan kami adalah apa dia? White collar and corporate crime. Okey, sekarang kita akan bincangkan apa itu white collar and corporate crime. Okey. Next. Okay. Okay, white collar crime is crime refers to a type of crime committed by persons during the course of their occupation. Okay, jenayah kolor putih ni dia merujuk kepada jenis jenayah yang dilakukan oleh seseorang semasa mereka bekerja. Okay. A crime committed by persons of respectability and high social standing during the course of their occupation. Okay, jenayah ni dilakukan oleh orang yang dihormatilah dan dia contohnya CEO, bos itu adalah orang yang boleh melakukan jenayah ini. Okay, the third point is the victims of white collar crime are not just consumers who buy faulty products, who pay more service than desirable, or who are built out of hard-earned money through swindlers. Rather, white collar crime victims are found throughout the class system and in all regions because of this form of crime is so extensive. Okay, maksud dia dekat sini, mangsa jenayah kolor putih ni bukan sahaja dalam kalangan pengguna-pengguna yang membeli produk yang salah ataupun yang membayar lebih untuk sesuatu perkhidmatan ataupun produk. Ianya jenayah ini juga adalah dalam kalangan mereka yang bermacam-macam jenis kelas. Kelas atasan, kelas pertengahan, kelas bawah. Sebab apa? Sebab jenayah ini adalah jenayah yang meluas. Okay, next. Okay, salah satu jenayah white collar ni adalah jenayah komputer. The example of computer crime is, the first one is financial and academic records may be changed via computer. Maksudnya dekat sini, rekod keuangan ataupun akademik seseorang itu boleh ditukar ataupun diubah melalui komputer saja. Sebab apa? Sebab komputer tu kita boleh segala maklumat tu dekat hujung jari je. Jadi kita boleh klik and then benda tu boleh berubah. Okay. Assets may be transferred from one account to another. Ini aset kita. Aset kita ni boleh berpindah daripada account ke account yang lain, macam scammer gitu kan. Okay. Yang ketiga, unauthorized service and product may be initiated. Yang ini maksudnya perkhidmatan ataupun produk yang tak dibenarkan tu boleh dibenarkan untuk mula berniaga. Sebagai contohnya, satu syarikat tu dia tak ada sijil perniagaan tapi dia dibenarkan berniaga, ataupun syarikat tu boleh dibenarkan untuk meniaga benda-benda yang terlarang. Okay. Lepas tu yang keempat, occupational violence may be committed by professionals as well. For example, lawyer who misappropriate. Okay, yang ini adalah pelanggaran pekerjaan boleh dilakukan oleh profesional. Sebagai contohnya lawyer ataupun lawyer ni peguam. Peguam dia salah guna dia punya kuasa, dia menyembunyikan kebenaran ke, itu semua adalah melalui komputer. Boleh dilakukan melalui komputer. Okay, seterusnya. Okay,
Ada apa-apa soalan tak nak tanya mengenai tadi? Benar, tak ada apa cakap? Tak ada. Tak ada. Okey, yang ketiga ada, okey, sifat yang ketiga, sifat dan jenis-jenis keganasan korporat. Ada 4 jenis sifat dan jenis-jenis keganasan korporat ni. Okey, kita tengok satu persatu lah. Yang pertama adalah jenayah ke atas pengguna. Jenayah ke atas pengguna ni ianya dilakukan oleh pengilang yang membuat produk yang tak selamat. Sebagai contohnya, pengilang mengeluarkan produk-produk yang berbahaya seperti produk kosmetik yang bermerkuri yang boleh memberi kesan yang buruk kepada seseorang lah. Okey, lepas tu yang kedua, peruncit yang mengambil untung tidak ada daripada pelanggan dalam membeli produk. Sebagai contohnya peruncit tu dia beli barang tu murah daripada pemborong. Lepas tu dia jual kepada pengguna dengan harga yang berlambut tinggi. Jadi pengguna ni tak ada pilihan lain, dia pun belilah dekat peruncit yang jual harga mahal tu. Lepas tu dekat situ berlakulah tak adil dalam mengambil untung tu. Sebab peruncit tu dapat untung yang tinggi, tapi pelanggan tu mengalami kerugian. Okay. Yang ketiga, pakar pembaikan yang menarik perhatian pengguna. Yang ini sebagai contohnya satu syarikat tu dia ada kedai. Okey, dia mempromosikan kedai dia dalam media sosial. Dia kata yang dia tu boleh membaiki apa-apa jenis kerosakan pada barang elektrik ke apa ke. Lepas tu kita sebagai pengguna ni tertipu. Kita hantar kita punya peralatan yang rosak dekat syarikat dia, dekat kedai dia, tapi sebenarnya dia tak pandai pun dalam memperbaiki produk tu. Jadi kita mengalami kerugian. Okay, itu adalah jenayah ke atas pengguna. Okay, yang kedua, jenayah ke atas pemilik. Okay, jenayah ke atas pemilik ni dia termasuk pelbagai kesalahan lah. Ianya biasanya berlaku kepada mereka yang mempunyai jawatan pengurus dalam satu syarikat tu. Okay. Sebabnya jenayah ini dia boleh dilakukan oleh mereka yang mempunyai kuasa dalam sesuatu syarikat. Okay, kita tengok contoh kat sebelah Okay, contohnya dia memalsukan laporan tahunan secara berkala lah untuk menunjukkan bahawa syarikat dia tu lebih maju daripada yang hakikat sebenarnya. Benda ni dia sebenarnya memberi impak ataupun beri kesan kepada pemegang-pemegang saham ataupun yang bakal memegang saham syarikat itulah. Pemilik lah, maksudnya pemegang saham tu dia antara pemilik syarikat. Jadi ianya akan mengelirukan pemilik itulah dengan adanya laporan yang palsu. Jadi syarikat tu pemilik pemegang saham tu dia macam keliru sama ada betul ke keuangan dia macam ni dan sebagainya. Okey, lepas tu yang ketiga, jenayah terhadap pekerja. Jenayah terhadap pekerja ni sebenarnya benda yang kerap kali berlaku lah. Okay, kita tengok contoh yang pertama adalah kegagalan dalam mengambil risiko mengenai kecederaan yang dialami oleh pekerja. Ini biasanya berlaku kepada mereka yang bergelar majikan ataupun bos lah. Dia biasanya memandang rendah ataupun dia macam ambil tak berapa peduli sangat tentang risiko pekerja-pekerja bawahan dia lah. Sebagai contoh kita tengok pekerja kilang. Ada sesetengah pekerja, majikan syarikat, dia macam tak ambil peduli. Contohnya dia membiarkan pekerja-pekerja dia memakai baju yang tak sesuai semasa bekerja ataupun dia tidak melakukan penyelenggaraan yang secara berkala kepada mesin-mesin perkilangan, menyebabkan yang terdedah akan risiko tu adalah pekerja-pekerja bawahan tu. Okey, yang kedua pula adalah majikan membiarkan pekerja bekerja melebihi masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini kita biasa tengoklah majikan dia akan paksa mana-mana pekerja dia untuk bekerja lebih masa tanpa rela hati daripada pekerja itu sendiri. Sebagai contohnya, majikan tu dia nak pekerja dia siapkan kerja tu dalam masa sehari je. Jadi pekerja tu kena bekerja lebih masa lah untuk siapkan benda tu. Ataupun yang kedua, ianya boleh kepada pekerja-pekerja Muslim di mana mereka tidak mendapat ruang untuk solat. Tak dapat mereka tak dibenarkan untuk solat dan sebagainya. Okey?
Yang keempat adalah jenayah terhadap masyarakat besar. Ini ianya berlaku, memang kerap kali berlaku, sekarang pun berlaku, iaitu pollution, pencemaran. Kebiasaannya pencemaran ini adalah jenayah terhadap masyarakat besar, terhadap kita lah. Sebabnya kita sebagai masyarakat ini mendapat pencemaran daripada kilang-kilang. Sebagai contohnya pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran udara. Ini berlaku disebabkan pengilang-pengilang itu dia tak mengambil berat soal orang ramai. Jadi pengilang-pengilang ni sepatutnya dia membuat satu alternatif lah untuk mengurangkan pencemaran. Sebagai contohnya dia boleh letakkan penapis pada cerombong asap. Dia kena letakkan penapis dekat sisa cerombong untuk menapis sisa-sisa toksik daripada yang dialihkan ke sungai. Macam tu. Ataupun dia buat alat kedap bunyi supaya bunyi tu tak terlalu mengganggu ketenteraman orang ramai. Okay, jadi setakat itu saja pembentangan daripada saya dulu. Saya akan serahkan kepada rakan saya Fatih Alwani. Silakan Fatih. Okay, baiklah. Terima kasih Nur Syakira atas pembentangan tadi. So, saya akan teruskan pembentangan pada kali ini. Harap rakan-rakan tidak bosan dengan pembentangan saya pada kali ini. Okay, baiklah. So, saya akan meneruskan pembentangan pada kali ini dengan karakteristik of white collar crime. Okay, seperti yang kita tahu, jenayah konvensional biasanya dikaitkan dengan imej tertentu, iaitu biasanya dia akan kaitkan dengan senjata, penjamaran, kereta polis hitam yang terlibat dengan kejar mengejar, lepas tu aksi mati-matian dan seumpamanya. Jadi jenayah kolor putih ni dia tidak mempunyai semua ni. Jenayah kolor putih ni dia ada beberapa ciri dan beberapa daripadanya menimbulkan imej jenayah konvensional. Okay. Sebabnya jenayah kolor putih ni dia canggih dan hasil daripada perancangan yang banyak. Ia dilakukan oleh pesalah yang sepatutnya lebih tahu dan kerap berlaku dalam jangka masa yang panjang. So dalam kita punya topik kali ni dia telah buat selidik lah dan maka dari selidik tu dia boleh wujudkan karakteristik penjenayah kolor putih ni. Okey, jadi yang pertama ialah sophistication. Sophistication ni kita tahu iaitu kecanggihan. Okey, jenayah kolor putih ni dia boleh cenderung menjadi peristiwa yang rumit. Kenapa dia rumit? Sebabnya ramai daripada mereka ni melanggar undang-undang sepadan dalam sistem undang-undang dan peraturan yang sentiasa berkembang. So ramai juga daripada mereka ni boleh jadi committed hanya dengan pengetahuan yang cukup tentang konteks pekerjaan dan undang-undang. Okey, sebagai contoh lah kan, pelanggaran peraturan SEC. SEC tu maksud dia Securities and Exchange Commission, iaitu benda ni kan macam yang jenayah yang besar-besar macam tu. Okey. Sebabnya kerana pelanggaran ni dia memerlukan bukan sahaja pengetahuan yang cukup tentang peraturan itu sendiri, tetapi juga kemungkinan bahawa undang-undang akan dikuasakan, bagaimana ia akan dikuasakan dan oleh siapa. Dan atas sebab ini juga jenayah ni tidak boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Orang yang melakukan jenayah ni dia perlukan latihan formal yang cukup dalam bidang ekonomi, operasi pasaran saham, undang-undang dan penguasaan. Okey, yang ciri karakteristik yang kedua iaitu planning, iaitu perancangan. Okey. Banyak jenayah dia dirancang dalam arti kata bahawa pesalah tu dia dah tahu dia akan jangkakan tindakan mereka dan reaksi masa atau reaksi polis terhadap mereka ni. So hampir tiada pesalah yang dapat yang benar-benar mahu ditangkap dan perancangan sedemikian dijalankan dengan matlamat untuk meminimumkan kebarangkalian pengesanan atau kebimbangan. Okey, penjenayah kolor putih ni dia tidak terkecuali daripada
generalisasi ini, tetapi tahap perancangan sering mengambil dimensi berbeza kerana jenayah diri mereka sendiri. So jenayah kolor putih ni dia merupakan peristiwa yang rumit sebab tadi saya dah cakap sebab dia ni bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan yang terperinci, tapi dia juga ni perlu ambil pelbagai risiko. So ramai pesalah ni dia akan mempelajari kemahiran yang berkaitan dengan pengambilan risiko sebagai sebahagian daripada pekerjaan mereka yang sah, seperti broker saham yang kerap bertindak atas maklumat yang kurang lengkap. So broker saham ni dia biasanya diorang ni akan belajar tentang risiko keuangan yang akan dihadapi agar tindakan tu dia tak akan disedari walaupun ianya menyalahi undang-undang. So diorang ni akan mempelajari sifat risiko keuangan dan cara mengelakkannya yang akan menjadikan dia pengalaman yang lebih baik untuk dia ambil risiko tindakan yang menyalahi undang-undang tersebut. So jenayah kolor putih ni bukanlah tindakan emosi yang terikat pada keadaan tertentu seperti banyak pembunuhan, tetapi peristiwa yang dinanti-nantikan dengan ketara. Okay, yang ketiga ialah self concept. Maksudnya dia ada karakteristik dia konsepkan diri. Okay, dalam menganggap tindakan mereka ni sebagai pelanggaran undang-undang tetapi bukan perbuatan jenayah, pesalah pekerjaan ini berkongsi ciri dengan orang yang disabitkan kesalahan untuk jenayah seperti rogol, tidak menyokong dan memandu dalam keadaan yang mabuk. Okay, juga tipikal dia pesalah kolor putih ni dia akan mengekalkan kedudukan sosial dia yang agak tinggi berbanding dengan seorang penjenayah konvensional. So bila dia ada sikap sosial yang tinggi, masyarakat ni dia akan jarang anggap orang sedemikian ni sebagai penjenayah. Dalam erti kata dia orang ni pandai sorok jenayah dia orang. So mostly penjenayah kolor putih ni dia akan dapat sokongan yang kuat untuk self concept dia orang dengan mengekalkan imej masyarakat yang dihormati. Okay, ada 3 condition to identify embezzler, iaitu penyeleweng. So dalam ni dia yang pertama ialah they face an unshareable financial problem. Lepas tu yang kedua, they recognize the change to solve their financial problem by violating their position of financial trust. And yang ketiga, they develop suitable rationalization for embezzling to resolve their self-conception as trusted people. Okay, yang seterusnya ialah pasal white collar crime. Okay. Okay. Yang seterusnya, okay, maafkan saya, yang seterusnya pasal criminal career of white collar offenders. Okay, yang pertama penjenayah kolor putih ni dia takkan ada rekod kesalahan salah laku jubana atau pelampilan mahkamah jubana. Yang kedua, dia orang ni juga ketiadaan rekod jenayah konvensional seharusnya tidak mengejutkan. Sebabnya bagi sesetengah jawatan pekerjaan kolor putih ni, tak ada rekod demikian tu merupakan satu keperluan bagi mereka. Yang ketiga ialah tingkah laku jenayah boleh menjadi cara hidup bagi sesetengah syarikat dan bagi sesetengah individu dalam syarikat-syarikat tersebut. So basically sebabnya diorang ni tak ada rekod jenayah, sebabnya diorang ni bila diorang tak ada rekod jenayah ni, diorang akan mudah untuk melakukan diorang punya jenayah tu. So benda tu menjadi suatu keperluan bagi mereka dan memudahkan mereka bila diorang ni tiada dalam rekod mahkamah ke macam tu. Okay. Next, pasal white collar crime. Okay. Some people think that white collar crime can be explained by examining the motive of the offenders. So what is the usual motive of white collar criminals? So dekat sini saya kemukakan 7 benda yang akan attribute white collar crime ni. Okay, yang pertama,
Okey, sudah pasti akan berkaitan dengan money, duit. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab dia macam ada kaitan lah. Bila dia ada duit untuk buat benda tu, memanglah duit tu orang kata keperluan dalam kita punya kehidupan. Tapi bila dia terlebih duit, banyak duit, dia salah guna. So benda tu dia akan menjadikan ada motif dia. Motif untuk melakukan jenayah. Ni untuk bagi yang orang kata salah guna lah. Salah guna kemudahan yang ada. Bila dia ada motif, dia akan jadi tamak. Tamak untuk buat jenayah ni. Dia akan semakin membuat-buat nak buat jenayah ni dalam diri dia. So secara teorikalnya, kejap. Secara teorinya jenayah ni dia akan menjelaskan lagi tingkah laku penjenayah kuala putih ni dan dia juga menimbulkan masalah terutamanya untuk ahli teori kriminologi. Tapi sebelum tu saya tahu, mesti ramai tak tahu kriminologi tu apa. Okey, sebenarnya banyak pengasas kepada teori ni, tapi antaranya yang saya boleh katakan bahawa kriminologi ni orang yang berilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidik suatu gejala kejahatan. So dia berkait dengan benda-benda yang jahat macam tu. Okey. Yang kelima, relatif. Okey, seperti yang Syakirah cakap tadi, dia ni penjenayah kuala putih ni dia macam tergolong dari orang kata setiap golongan sebenarnya. Macam tak kira dari pertengahan, atasan, dia bukan sahaja daripada orang yang kaya-kaya, orang atasan. Orang biasa-biasa pun boleh buat jenayah ni, tapi dengan adanya ilmu pengetahuan yang cukup, dengan adanya strategi yang betul, diorang akan boleh buat benda ni. Okey, yang keenam, saya tulis dekat situ Coleman 2005 sebab dalam ni dia ada nyatakan pasal Coleman ni dia ada suggest pasal white collar crime ni boleh attribute to the coming to the coming together of three factors. Maksudnya dia boleh attribute melalui 3 faktor. Yang pertama motivation, iaitu which is often conditioned by a sense of competition in business, profession and politics. Yang kedua culturally, iaitu dia learn neutralization. Maksudnya diorang ni boleh jadi macam orang yang biasa. Maksudnya orang takkan tengok diorang ni sebagai penjenayah. Orang yang biasa je, macam diorang ni bersikap natural. Macam tu. Yang ketiga ialah opportunity. Opportunity itulah merupakan peluang untuk diorang buat crime tu. Macam tu. Dan yang terakhir ialah occupational criminals, iaitu diorang ni akan learn technique as well as rationalization, norms and attitudes associated with their offense. Okay, so basically jenayah ni orang kata bukan kita je yang belajar strategi, pasal plan, pasal benda yang baik-baik. Nak buat jenayah pun kena ada ilmu pengetahuan yang cukup macam ni. Sebab white collar ni dia bukan jenayah yang biasa-biasa. Macam tu. Dia jenayah yang orang kata berbahaya sebenarnya. Okay. Yang seterusnya pasal cause of white collar and corporate crime. Kat sini ada 2, iaitu yang pertama pasal financial harm, iaitu kemerosotan keuangan. Okey, kat sini saya nak cakap pasal pasal ahli kongres, iaitu dekat sini kawan-kawan. Okey. Ahli Kongres Peter, nama dia Peter Rodino, iaitu dalam pendengaran yang dijalankan pada tahun 1978, dia memaklumkan bahawa jawatan kuasa Congress iaitu Jabatan Kehakiman menganggarkan pada tahun 1968 bahawa anggaran kerugian disebabkan oleh pelanggaran attachment sahaja ialah 35 bilion. Dan kerajaan pada tahun 1977, maksudnya sebelum tu kerajaan maksudnya dia buat siasatan pada
yang sebelumnya lah, benda yang berlaku sebelum tu, iaitu kajian pejabat perakaunan mengatakan bahawa penipuan terhadap program kerajaan dalam 7 agensi persekutuan sahaja menanggung kos pembayar cukai kira-kira 25 bilion. So Rodino ni dia meletakkan anggaran kerugian daripada semua bentuk jenayah Kuala Putih ni hampir 100 bilion setiap tahun. So benda tu kita boleh tengok banyak. Dan anggaran jumlah kerugian keuangan daripada jenayah Kuala Putih ni dia akan melibatkan berbilion-bilion dolar setiap tahun, dan anggaran kerugian keuangan daripada jenayah Kuala Putih tentu adalah sama tinggi. So dekat sini saya tulis author precise financial estimate of the economic impacts of abuse of power, known as if several estimates of such impact have been offered. Okey, yang kedua, pasal physical harm, iaitu kemudaratan fizikal. Saya kira ada juga sebut tadi pasal dia punya bagi kemudaratan kepada diri. Maksudnya buat jenayah ni dia boleh jadi boleh bagi kesan lah kepada diri. So basically benda ni kata tak bagus pun, sebabnya benda ni dia tidak menanggung daripada segi fizikal ni, dia tidak menanggung kerugian akibat penyakit dan juga kematian akibatnya, yang orang kata contohlah kalau kilap pencemaran alam sekitar udara, air ataupun penjualan makanan dan dadah yang tidak selamat, ataupun ada peralatan yang rosak ke, dia macam tak menanggung kerugian untuk penjenayah tersebut. So mereka juga ni tidak meliputi pelbagai kecederaan yang berpunca daripada kecederaan seperti kepada pekerja rogi, termasuk pencemaran oleh bahan kimia yang boleh digunakan dengan perlindungan yang lebih mencukupi dan kesan yang berpotensi berbahaya daripada pendedahan berkaitan dengan kerja yang mungkin mengakibatkan penyakit paru-paru, masalah pemakanan dan lain-lain lagi. Okey. Yang seterusnya ialah social cost or damage to the moral climate. Okey, so dekat sini hanya segelintir yang mempertikaikan bahawa kerugian keuangan dan kecederaan fizikal akibat salah guna kuasa. So maksudnya dekat sini ada je orang ni dia macam tak setuju bahawa macam benda ni jenayah ni dia boleh mengakibatkan kerugian keuangan, boleh mengakibatkan kecederaan. Maksudnya dia orang setuju ni maybe lah dalam golongan yang penjenayah tersebut lah. Sebabnya benda ni bukan semua orang yang setuju bahawa dia boleh bagi kesan kepada diri. Okey, disebabkan kedudukan sosial pesara Kuala Putih yang tinggi ni juga, sesetengah pemerhati menegaskan bahawa pelanggaran ini mewujudkan sikap sinis dan memupuk sikap bahawa if others are doing it, I will too. Maksudnya kalau orang buat boleh buat, dia orang pun boleh buat juga. Macam tu. Okey. Next, corporate criminal behaviour. Penjenayah ni juga dia ada behaviour dia. Yang pertama, dia maintain a good reputation. Sudah pasti dia akan sentiasa mengekalkan reputasi dia tu dalam keadaan yang bagus. Yang kedua, internal attitude toward market and market expansion and power. Ni dia pasal yang orang kata yang terlibat perniagaan macam ni, dia akan kekalkan kuasa dia, marketing dia macam tu. Yang ketiga ialah a sense of social responsibility, iaitu tanggungjawab sosial. Ni sudah pastilah diorang ni sebabnya sikap sosial diorang ni tinggi. So maksudnya tanggungjawab sosial ni tinggi. Dia macam fake tau. Sebenarnya dia macam fake macam tu. Dia tunjuk dekat orang ni bahawa dia ni bagus. Dia ni macam hormat orang lain, bagus. Tapi dalam diri dia sebenarnya diorang ni buat kerja-kerja yang tidak bagus. Macam tu. So yang keempat ni, the share of concern for employees, consumer and the environment. Ni yang berkaitan dengan syarikat lah. Yang pasal dia concern, dia akan mengukuhkan kata apa ni, concern dia, perhatian dia terhadap pekerja dia, terhadap supaya consumer dia and the persekitaran dia, macam tu.
Okay. Itu sahaja daripada saya. Saya harap semua boleh faham dan minta maaf jika ada yang tidak faham atau macam ada yang kurang membantu ke, boleh PM tepi lepas ni kalau ada yang tak faham. Okay, so jadi saya akan serahkan pembentangannya seterusnya kepada rakan saya Nur Syakira. Terima kasih. Okey, baik. Sekarang saya akan teruskan pembentangan dengan subtopik controlling white collar and corporate crime. Corporate crime. Okey, ada 4 poin dekat sini yang kita akan kupas satu persatu lah. Okey, yang pertama pendidikan awam atau public education. We must educate the society about this crime so that they have knowledge about this and avoid becoming victims of this crime. Okay, kita mestilah memberi pendidikan kepada orang awam supaya mereka ada ilmu pengetahuan, tak banyak pun, sikit, untuk mereka tahu bahawa jenayah kolar putih ni adalah jenayah yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Dan bila mereka tahu, bila mereka ada ilmu tentang jenayah ni, mereka akan cuba mengelak daripada menjadi mangsa lah. Okay, the next point is meningkatkan tingkah laku beretika di tempat kerja or increasing ethical behaviour in the workplace. Okay, tingkah laku beretika ini adalah is a must lah, perlu. So that no employee becomes a victim of this crime. Sebab apa? Sebab bila orang mengamalkan tingkah laku yang beretika masa di tempat kerja, tak akan ada golongan yang tertindas. Sebab semua orang dia mempedulikan soal orang lain. Dia tak memikirkan soal tamak diri sendiri dan sebagainya, menyebabkan pekerja-pekerja dapat bekerja dengan baik, selesa dan juga kondusif lah. Okay. Yang ketiga adalah reformasi perundangan or in English we call legislative reforms. Okay, we must overhaul the legislation to tighten the law on this crime. Okay, so that the authorities can take action against the company involved. Maksudnya dekat sini, perundangan sedia ada tu perlu kita rombak semula untuk kita tengok di mana kekurangannya, untuk kita perbetulkan, untuk kita ketatkan balik undang-undang tu supaya tidak ada syarikat yang sewenang-wenangnya menjalankan jenayah ini terhadap orang lain. Okay, jadi mungkin di sini pihak berwajib perlu beri perhatian yang lebih lah kepada syarikat-syarikat dengan memperketatkan lagi undang-undang dengan syarikat tersebut. Okay, yang ketiga adalah penggunaan publicity ataupun the use of publicity. Publicity is a technique used to attract the attention of the public. Okay, the use of publicity ni can be used to expose about crime committed by a company. Jadi kita boleh mengiklankan tentang sesuatu syarikat itu menggunakan publicity. Mungkin kita boleh iklankan melalui media sosial ataupun melalui banner, apa-apalah untuk kita memberitahu kepada umum bahawa syarikat itu, contoh kalau kita tahu syarikat itu melakukan jenayah terhadap kita, kita boleh membuat iklan supaya orang lain tahu dan pihak yang berwajib pun aware, sedar dengan syarikat tu. Jadi dia boleh ambil tindakan yang selanjutnya lah untuk mencegah benda ni daripada terus berleluasa. Okay? Itu saja untuk controlling. Seterusnya kesimpulan. Kita dah sampai ke kesimpulan topik ni. Okay, jadi boleh disimpulkan di sini adalah white collar crime ataupun jenayah berkolar putih ini adalah jenayah yang serius. Ia boleh dilakukan dalam sesuatu pekerjaan. Jenayah ini kebiasaannya bukan nampak sangat itu adalah jenayah. Contoh kalau merompak apa semua tu kan kita macam tahu tu jenayah. Mungkin berdasarkan dia punya fizikal ke apa. Tapi jenayah kolar putih ni kita susah nak tengok. Sebab apa? Sebab dia berlaku dalam kalangan orang-orang yang cerdik pandai. Orang yang boleh sorokkan dia punya jenayah tu. Dia buat jenayah tu secara senyap-senyap. Macam tu pekerjaan dia. Jadi jenayah ni dia biasanya dilakukan oleh individu untuk mengaut keuntungan diri sendirilah, seperti untuk mengaut kuasa. Jadi dia sanggup nak buat apa-apa pun. Yang penting dia dapat kuasa, dia dapat duit, dia puas hati. Dan jenayah ini
bercirikan kecanggihan dan perancangan. Seperti yang Fatin cakap yang tadi tu, biasanya jenayah ni dia memang akan ada plan yang betul-betul, plan tu memang dia punya strategik tu memang betul-betul kita sampai kita sendiri tak boleh nak tahu yang itu adalah jenayah. Okay. Next. Okay, kita dah masuk kepada sesi soal jawab. Okay, di sini kami sediakan 3 soalan mengenai topik ini dan sesiapa yang fokus, siapa yang boleh jawab, yang nak cuba boleh cubalah ya menjawab. Okay, so kita mulakan soalan yang pertama. Berikan 4 cara untuk mengawal jenayah Kuala Putih. Ini baru je saya terangkan tadi sebelum kesimpulan. Okay, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okay, Alia. Teruskan. Pilah. Oh, pilah pula. Ikutlah tema. Nombor 1, pendidikan awam. Lepas tu tingkatkan tingkah laku beretika dekat tempat kerja. Lepas tu reformasi perundangan. Last sekali penggunaan publicity, betul ke? Oh, betul. Betul. Pilah jawab keempat-empat tu betul. Okay. Bertangan sikit. Okay. Terima kasih Pilah. Okay, yang kedua pula, soalan yang kedua. Nyatakan 3 jenis perwatakan jenayah Kuala Putih. Siapa nak jawab? Okay Nis. Teruskan Nis. Saya, okay. Yang pertama, sophistication. Yang kedua, planning. Yang ketiga, self-concept. Okay, betul ni. Okay, tepuk tangan sikit. Terima kasih, jawab dengan betul. Nampak di situ. Anis fokus. Okay. Yang ketiga, list down to cause of white collar crime. Okay, siapa nak cuba? Saya. Alia. Jawapan dia financial harm dengan physical harm. Ada yang nak cuba ke? Saya. 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 Okay, apa dia? Baru je saya tebuk financial harm, 2 physical harm. Betul ke? Okay, betul. Nasib baik betul. Taklah, gurau je. Okay, betul. Terima kasih sebab jawab soalan-soalan ni dengan betul dan respon daripada rakan-rakan sekalian. Okay, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah pembintangan kami pada kali ini. So kami harap lepas ni apa yang kami bentangkan tadi ni tak adalah yang rasa nak buat atau terlibat dengan jenayah ni. Sebab benda ni dia tak bagi, orang kata bagi kesan yang bagus pun untuk diri. Dia malah memudaratkan diri kita sendiri. Okay. So saya rasa ni Aina ada nak tanya ke? Yes, nak tanya soalan boleh ke? Boleh. InsyaAllah boleh. Okay, soalan dia. Kan jenayah berkuala putih ni adalah yang golongan yang orang kata individu yang buat jenayah yang memang dia punya height, dia punya tinggi, punya pemikiran dia, cerdik dia tu tinggi, memang tahap tinggi kan. Jadi soalan dia, adakah penjenayah berkuala putih ni selalunya berkolaborasi dengan orang-orang yang ada kuasa, terutamanya politik? Itu soalan dia. Terima kasih ni Aina, soalan tu bagus. Amat bagus. Okay. Seperti yang Aina cakap tadi, Aina tanya tadi pasal adakah dia berkolaborasi dengan politik, orang-orang yang ada kuasa. So basically white collar crime ni dia memang akan berkolaborasi dengan orang-orang atasan. Dia orang kata benda tu dia lagi orang kata apa tu Syakira?
dia lagi menyokong lah, macam dia lagi menyenangkan mereka untuk buat jenayah Kuala Putih tu. Sebab bila ada orang yang atasan, orang yang berjawatan tinggi ni, dia akan boleh buat jenayah tu dalam keadaan yang terlindung. Maksudnya orang ni takkan tahu dia orang ni buat jenayah tersebut. So macam tu, kebanyakannya dia ni akan terlibat lah dengan orang-orang yang atasan macam tu. So Aina menjawab ke soalan tadi? Menjawab, terima kasih. Okey, terima kasih juga. Okey, setakat itu sahaja